Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Kepimpinan Surau Taman Senayan Indah, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan SU, Tuan Bilal, JK Surau, serta tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya dengan menuntut ilmu itu, dengan berusaha keras untuk menuju ke arah menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mempermudahkan jalan kita ke syurga. Jadi insyaAllah sepatutnya kuliah kita pada hari Rabu, tapi saya minta pada hari Jumaat ni, pada malam ni. Kerana apa? Kerana bertindih dengan jadual kuliah di Surau Taman Datuk Haji Abdul Samad. Jadi saya minta pada tarikh ni, minta maaf lah tuan-tuan kalau ada yang balik kampung ke, ada yang tak datang ke, tak maaf lah ya. Jadi insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu kitab pengajian Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan khuf. Khuf ini adalah kasut yang mana kita boleh amalkan, yang dia adalah rukhsah kepada atas kita untuk melakukannya. Sekiranya kita tak nak basuh kaki, kita boleh pakai khuf, kita boleh sapu ke atas khuf itu. Tak kisahlah sama ada orang itu sakit ataupun tidak, tak kisahlah sama ada cuaca sejuk ataupun panas, tak kisahlah sama ada orang itu musafir ataupun meninggal tetap tinggal di satu tempat, maka ia boleh memakai khuf. Jadi kita telah bincangkan. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan pula berkenaan dengan belat dan barut. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar kan? Belat dan balut, belat dan barut ini adalah sebahagian permasalahan daripada wuduk juga. Jadi pertama sekali wuduk kita telah bincangkan, dan khuf ini adalah sebahagian daripada wuduk. Dan juga insyaAllah malam ini belat dan barut juga adalah permasalahan wuduk, tapi dia telah asingkan daripada bab ini. Supaya apa? Supaya kita senang nak belajar. Kita fokus kepada belat dan barut. Jadi apakah belat dan barut? Kita kena tahu dulu apakah itu belat dan barut. Pengertiannya, belat ataupun dalam bahasa Arab dipanggil jabirah. Jabirah ialah pembalut tulang yang retak atau patah supaya tulang tersebut bertaut semula. Jadi belat ini adalah pembalut tulang, sama ada simen ke, ataupun pembalut bandage ke, ataupun kain ke, untuk supaya tulang itu bertaut semula. Itu adalah belat. Contohnya tangan kita patah, kita perlu simen ataupun kita perlu ikat dengan bandage. Itu dipanggil belat ataupun jabirah. Yang kedua, barut. Barut dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isabah. Isabah ini ialah pembalut luka.
untuk mengelakkan kekotoran sehinggalah ia sembuh. Contohnya macam plaster, kita letak plaster, cucuk air, masuk air dalam tangan kan. Jadi tangan kita tu, kita masuk air dalam tangan, air tu ditutup dengan plaster. Jadi itu adalah pembalut, dipanggil sebagai barut. Barut insabah adalah pembalut luka, manakala belat adalah pembalut tulang. Jadi itu adalah maksudnya. Jadi macam mana kalau kedua-dua ini berada di anggota wudu? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Jadi Islam ialah agama yang memudahkan penganutnya dan mengambil berat dalam perkara ini. Jadi ulama tak terlepas pandang berkenaan dengan hal ini. Bukannya sekarang ini sahaja, bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Nabi SAW telah ada permasalahan ini. Jadi oleh sebab itulah Islam mensyariatkan hukum hakam yang menjamin kesepaduan melakukan ibadat dan memelihara keselamatan manusia. Jadi hukum belat dan barut ini adalah untuk memelihara keselamatan manusia. Contohnya kita luka, tapi kita basuh juga tangan ke atas luka tu. Jadi boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi sebab itulah bila ulama membincangkan berkenaan ini, maka memudahkan kita untuk melakukan ibadat dan kita rasa selamat untuk beribadat dan mengelakkan diri kita daripada kemudaratan. Contoh tangan kita luka dah berdarah tapi kita sapu lagi dengan air. Contoh simen, kita masuk air tangan kita dan simen. Jadi ini boleh memudaratkan kita. Jadi sebab itulah ulama ada membincangkan macam mana cara penyelesaian dia. Ini berlaku kepada ketika dalam keadaan cedera lah, sama ada patah tangan ataupun luka. Jadi macam mana nak selesaikan masalah dia tu? Jadi hukum berkaitan belat dan barut. Hukum pesakit yang luka ataupun patah ada kalanya memerlukan pembalut dan ubat di tempat yang patah dan luka ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita patah, kita ada pembalutnya. Kalau tangan kita luka, ada ubatnya. Contoh sapu ubat dan sebagainya. Jika memerlukan balutan, maka hendaklah mematuhi 3 perkara yang berikut apabila nak mengangkat hadas. Contoh nak mengangkat hadas kecil, kena berwuduk. Kalau nak mengangkat hadas besar, kena mandi wajib. Macam mana nak mengangkat hadas besar, hadas kecil, ketika mana dalam keadaan tangan kita dibalut? Jadi kena melakukan 3 perkara ni. Jadi kena perhatikan betul-betul. 3 perkara ini ialah, pertama sekali, kalau tangan kanan kita patah, contohnya basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Jadi pertama sekali kena hendak basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Contohnya tangan kanan kita patah, bersimen. First kali kita kena ikut tertib. Sebagaimana yang kita mengikut mazhab Syafi'i mengatakan bahawa rukun wuduk adalah tertib. Yang keenam, rukun yang keenam, betul tak? Jadi macam mana kita berwuduk tertib, macam mana kita patah tangan sekalipun kena tertib. Pertama sekali kena basuh muka. Kena basuh muka. Selepas tu tangan kanan kita patah, macam mana kita nak ambil wuduk? First kali 3 perkara. Pertama, kena basuh anggota yang tidak bersimen. Contohnya mana anggota yang tidak bersimen? Contoh sini sampai ke sini, tapi celah-celah jari ni tak kena simen. Jadi celah-celah jari ni kena basuh. Mana yang tak bersimen tu, mana tempat itulah yang kena basuh. Itu yang pertama sekali. Basuh sekitar bahagian anggota yang cedera. Maknanya tempat-tempat macam tepi-tepi ni ada simen, kita masuk sikit, kita basuh sikit, kita ratakan seluruh tepi-tepi tu, ruang-ruang yang ada tu, kita basuh. Mana yang terdapat anggota wuduk? Tangan daripada hujung jari sampai ke siku. Jadi mana-mana yang bersimen, yang tidak bersimen, part-part yang tidak bersimen itu perlulah dibasuh sekitar dia. Mana yang mampulah, contoh ada lubang sikit, masuk sikit, mana kena basuh. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, sapu semua bahagian belat dan barut dengan air. Jadi yang kedua, lepas dah basuh sekitar yang dah simen tu, yang kedua kena sapu dekat atas simen tu. Sapu maknanya air tu tak payah rata. Kita ambil air, contoh ambil air, kita ambil spray contohnya, tapi tak payah air tu sampai nak mengalir. Air tu cukup nak membasahkan tangan, kita cukup sapu dekat bahagian atas simen tu. Contoh, sapu bahagian atas simen tu. Tak payah sampai nak basah betul-betul. Tak payah sampai nak membasuh, nama pun sapu. Sapu ini
tak cukup dengan syarat air tu tak mengalir pun tak apa. Jadi cukup membasuh simen yang ada. Mana kena basuh yang simen tu lah. Sebagai apa? Sebagai menggantikan perbuatan membasuh anggota yang tidak sakit. Contohnya kita patah tulang dekat sini. Tapi kenapa kita kena simen sampai sini, sampai ke sini? Sebab apa? Sebagai untuk membackup tangan yang patah ni. Jadi mana-mana anggota yang tidak sakit tetapi dibalut, jadi perbuatan menyapu bahagian simen itu adalah menggantikan anggota yang tidak cedera tadi. Faham tak tuan-tuan? Faham tak? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak menutupi kecuali pada bahagian sakit sahaja, maka tidak wajib disapu. Contohnya tangan kita luka dekat sini, tapi kita pembalut plaster kat sini sahaja. Maknanya betul-betul. Maknanya yang kedua ni kena skip. Boleh skip. Maknanya tak payah sapu lah. Sebab apa? Sebab bahagian yang ditutup itu luka sahaja. Tempat yang sakit sahaja. Tapi kalau luka sini, tetapi dia balut sampai sekitar sini, maknanya bahagian yang anggota yang sini tidak sakit, tetapi dibalut juga. Jadi kena sapu dekat sekitar bahagian atas plaster tu. Contoh. Faham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila sampai kepada anggota yang cedera ketika berwuduk, hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh anggota yang cedera itu. Pertama sekali basuh anggota yang tidak terkena simen. Kedua, sapu atas simen tu. Yang ketiga adalah hendaklah bertayamum. Tayamum ni macam mana tuan-tuan? Tayamum adalah menggunakan debu tanah yang suci. Iaitu tepuk sekali basuh sapu muka, tepuk lagi basuh tangan kanan dan tangan kiri. Tepuk ni basuh tangan kiri. Sapu tangan kiri. Itu adalah tayamum. Contohnya praktikal macam ni tuan-tuan. Kita nak berwuduk, tangan kita patah. Kita basuh muka dulu. Kita berwuduk, kita niat nak mengambil wuduk, basuh muka. Ketika itu mengambil wuduk, kita basuh muka. Yang kemudian apabila sampai ke tangan, kita boleh pilih sama ada nak tayamum dulu ke ataupun nak basuh dulu. Tetapi yang afdal adalah bertayamum dahulu. Bertayamum terlebih dahulu. Contoh kita basuh muka, tangan kita patah. Jadi lepas kita dah basuh muka, kita keringkan tangan kita dengan dengan towel supaya tangan kita kering. Lepas tu kita ambil debu tanah. Kita ambil debu tanah yang suci, kita tepuk, kita sapu muka, kita tepuk lagi sapu tangan kanan, kita tepuk lagi sapu tangan kiri. Lepas itu dah selesai, kita boleh basuh tangan kanan kita. Kita basuh tangan kanan kita ni mana yang tak bersimen contohnya. Mana yang tak bersimen tu kena basuh. Mana celah ni bawah-bawah tu, mana bahagian simen ada lubang-lubang tu masukkan sikit, kena basuh bahagian tu. Yang ketiga ialah dengan menyapu dekat atas simen tu. Lepas dah menyapu kat atas simen tu, barulah basuh tangan kiri, lepas tu sapu kepala dan kemudian basuh kaki. Maknanya kena ikut tertib juga. Kalau tak ikut tertib, maka tidak sahlah wuduk tersebut. Jadi kena ikut tertib. Contohnya, kita boleh pilih sama ada tayamum tu sebelum ataupun selepas nak membasuh ataupun menyapu tu. Tapi yang lebih afdal adalah bertayamum terlebih dahulu, kemudian basuh, kemudian menyapu. Faham tak tuan-tuan? Kalau tak faham boleh angkat tangan, tanya. Setakat ni faham ya? Ulang sekali lagi. Praktikal macam ni. Tangan kanan kita patah. Kita ngambil wuduk, kita basuh muka tu sambil kita niat wuduk 3 kali contohnya kan, basuh muka. Lepas tu dah sampai ke part tangan yang patah tu, kita boleh pilih sama ada nak tayamum dulu ataupun kemudian. Tapi yang afdal tayamum dulu. Bila tayamum, contohnya senang tuan-tuan. Kalau kita duduk atas katil, kita cuma sediakan 2 sahaja peralatan, iaitu spray air. Spray air tu dan kemudian towel. Jadi kita basuh muka dengan spray, kita sapu muka kita wuduk. Lepas tu kita lap tangan kita dengan towel. Lepas lap tangan kita dengan towel, kita ambil debu tanah yang suci, kita tepuk, kita niat nak bertayamum, kita sapu muka. Sapu muka dengan debu tanah. Kemudian kita buang, kita ambil debu tanah yang suci lagi, kita sapu tangan kanan pula. Lepas tu tepuk lagi, sapu tangan kiri pula. Lepas tu dah sapu dengan tayamum,
kemudian basuh part tangan yang tak bersimen tadi. Tangan kanan bersimen kan? Jadi mana part tangan yang tak bersimen? Contoh celah-celah jari. Celah-celah jari ni kita kena basuh dengan air. Kemudian setelah selesai basuh, dalam lubang-lubang simen ni dah basuh mana-mana yang mampu, mana-mana yang berdaya, mana yang dah mampu, kemudian kita kena sapu dekat bahagian atas simen tu. Kerana apa? Kerana apa kena sapu? Kerana nak menggantikan anggota yang tidak cedera, tetapi kena balut juga. Okey, faham tak? Kemudian dah selesai ketiga-tiga perkara itu, mengambil wuduk tangan kiri, lepas tu sapu kepala, lepas tu boleh membasuh kaki. Kena mengikut tertib. Tu cara praktikal lah. Faham tak tuan? Jadi senang, ambil spray muka, sapu muka, lepas tu spray tangan kiri, lepas tu ambil kepala, sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Dia senang. Dia syarat dia mesti air tu lalu sahaja. Air tu mesti mengalir. Itu dah syarat membasuh. Contohnya kalau kita pergi umrah, kita selalu ada spray tu. Spray tu kita boleh ambil wuduk. Tapi kena belajar lah, kena air tu sampai mengalir. Kalau air tu tak mengalir, tak dikira sebagai membasuh. Itu adalah menyapu. Difaham tak? Nak kena ulang lagi ke? Tak perlulah. Sebabnya anggota yang cedera ni dia tak dapat nak basuh dengan apa? Kerana apa? Kerana syarat nak berwuduk, contoh tangan, kita nak mengalir semua dekat bahagian tangan ni. Tapi bila bersimen tak boleh. Kerana apa? Kerana air tu menghalang sampai ke kulit. Jadi tak boleh. Ulama mengatakan kena bertayamum sebagai menggantikan kepada anggota yang cedera ni. Anggota yang cedera ni tak boleh sampai air kepada dia, jadi kena gantikan dengan tayamum. Itu sebab dia. Dimestikan tayamum. Tak, kena ikut tertib. Basuh muka, lepas tu basuh muka dengan air, lepas tu ambil tawel lap-lap sikit bagi kering, lepas tu ambil debu tanah, niat bertayamum. Lepas tu boleh basuh tangan mana-mana celah yang mampu, kemudian menyapu dekat bahagian atas simen tu. Lepas tu basuh tangan kiri dengan air, sapu kepala dengan air, basuh kaki dengan air. Macam tu. Faham? Dua-dua kena buat. Tapi kena ikut tertib lah. Contoh kat kaki, tangan kaki cik patah, bersimen. Sampai 4 kaki tu lah kena tayamum. Mana kena basuh muka dulu, basuh tangan dulu, sapu kepala dulu. Sampai nak basuh kaki tu, sebelum tu kena tayamum dulu. Tayamum kat muka dengan tangan je lah. Lepas tu basuh kaki mana yang mampu. Contohnya simen tu tak kena jari, jadi basuhlah yang jari tu. Tapi lepas dah basuh jari tu, kemudian sapu atas simen tu. Macam tu cara dia. So, boleh pilihlah sama ada tayamum dulu ataupun tayamum kemudian. Ada yang tak faham ni? Tayamum nak rata. Kena rata lah. Contoh kita simen, kita rata lah. Kena rata atas simen tu. Kena rata lah. Macam tak payah angkat. Kalau datang jadi mustakmal dia. Nanti kita akan belajar bab tayamum pula. Tapi kita belajar khuf dulu. Itu yang ketiga-tiga perkara lah kena buat. Tapi kalau sekiranya tangan kita patah dan juga tangan kiri kita pun patah, kaki kiri pun kita patah, tangan kanan patah, kaki kanan pun patah, kita accident contohnya, 2 anggota yang patah, jadi memerlukan kepada 2 kali tayamum. 2 kali tayamum. Contoh tangan kita patah, kaki kanan kita pun patah, jadi kena perlu 2 tayamum. Tapi kena ikut tertib. Basuh muka, tayamum, lepas tu basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh tangan kiri, lepas tu sapu kepala. Nak basuh kaki tu kena tayamum sekali lagi. Mana kena ikut tertib lah. Itu ada orang dekat hospital, dia accident. Jadi 4 dia punya berbalut, akhirnya sebelah tu ada orang lain boleh tayamum ke? Dia nak boleh tolong tayamum kan. Nanti kita akan belajar. Sebab kalau tangan kanan dan kaki kanan patah, 2 tayamum.
Tetapi kalau 3 anggota patah, contohnya muka kita barai dengan terbakar, contohnya kena exhaust muka sampai satu muka terpadam, tangan kanan kita patah, kaki kanan kita patah, 3 kali tayamum. Kalau kepala kita berbalut semua, 4 kali tayamum. Itu kalau separuh-separuh, sikit-sikit. Contohnya muka kita sikit, tangan kanan kita sikit, kepala kita seluruh kepala, kaki kanan kita sikit-sikit. Jadi kalau berbalut sikit-sikit semua ni, kena 4 kali tayamum. Akan tetapi kalau semua sekali, seluruh anggota wuduk tu terkena, semua berplaster, semua bersimen, semua kena bandage semua tu, jadi cukup 1 tayamum saja. Cukup sekali tayamum sahaja. Jadi faham? Kalau semua lah. Tetapi kalau sikit-sikit, tangan kanan kita patah sikit, kepala kita semua, muka kita sikit-sikit, kaki kita sikit-sikit, jadi kena 4 kali tayamum. Tapi kalau semua sekali tayamum sahaja. Itu permasalahan dia. Seterusnya, kalau anggota yang sakit itu berturut-turutan, contohnya muka sakit, tangan pun sakit, berturut-turut, maknanya 1 tayamum sahaja. Ataupun kepala dengan kaki berturut, maknanya kaki, tangan kita, kepala kita berbalut semua, kaki kanan kita pun berbalut, maka cukup 1 tayamum sahaja. Kerana apa? Kerana berturut. Tetapi kalau tak berturut, kepala, tangan kanan patah, kaki pun patah, kan tak berturut, jadi kena 2 tayamum. Dia macam kuning, faham tak? Faham ya? Kalau berturut, cukup 1 tayamum sahaja. Ini permasalahan bagi yang lebih daripada 1 bahagian yang patah contohnya, ataupun luka. Jadi kena 2 kali tayamum. Kalau berturut, cukup 1 tayamum sahaja. Tapi kalau keempat-empat semua, kena 4 kali tayamum. Yang mana sikit-sikit lah. Tapi kalau semua, kena 1 tayamum sahaja. Tapi nak solat fardu, tayamum ini hanya cukup boleh untuk 1 tayamum sahaja. Maknanya kalau kita solat zuhur, kita start pakai zuhur, contoh masuk waktu zuhur, kita ambil wuduk, kena melakukan 3 perkara ni. Kemudian lepas tu masuk pula solat asar. Solat asar, contoh kita solat asar, kita ada wuduk, maknanya kita tak kentut, kita tak menyebabkan hadas kecil, maka ketika itu dalam keadaan suci. Bila kita dalam keadaan suci, kena bertayamum balik. Tapi tak perlu nak basuh, tak perlu nak membasuh tangan, tak perlu nak menyapu bahagian simen tu, cukup bertayamum sahaja. Tetapi ulama berbeza pendapat. Imam Al-Haytami mengatakan sebanyak mana anggota kita yang berlebihan itu, contoh 2 kali tayamum, kena 2 kali tayamum juga kalau waktu asar tu. Tetapi Imam Amrani kata cukup 1 tayamum sahaja. Jadi boleh pilih lah. Boleh pilih. Contohnya kita ada 2 anggota yang kena tayamum, tapi bila masuknya waktu asar, kita boleh pilih sama ada kita nak 1 kali tayamum ataupun 2 kali tayamum. Tapi nak senang 1 tayamum sajalah. 1 tayamum. Tapi itu yang dalam keadaan suci. Akan tetapi bila kita dah terkentut, nak solat asar, terkentut pula, jadi kena ulang balik semualah. Itu permasalahan dia. Faham ya? Faham? Faham tak faham? Okey, faham. Jadi jika anggota yang patah itu atau luka itu tidak memerlukan balutan, wajiblah dibasuh anggota yang tidak cedera dan bertayamum ketika sampai di bahagian yang cedera yang tidak boleh dibasuh. Contohnya anggota yang patah ataupun luka, tangan kita luka, tapi kita tak tampal pun dengan apa-apa balutan. Contohnya kita cuma buh minyak sahaja di tempat bahagian yang luka tu. Jadi wajiblah dibasuh anggota yang tidak cedera tu. Kerana sekitar tu kena basuh. Akan tetapi bertayamum ketika sampai di bahagian yang cedera yang tidak boleh dibasuh. Maknanya skip yang kedua tu. Yang skip yang sapu iaitu kerana sapu itu menggantikan perbuatan yang air anggota yang tidak cedera tetapi dibalut. Tetapi kalau balut sahaja pada anggota yang cedera tu, maka tak perlu nak sapu apa lagi. Cukup basuh sekeliling tu yang luka tu, kemudian bertayamum. Maknanya 2 perkara sahaja lakukan. Faham? Kalau tak faham tu tanya tu tanya. Jadi itu permasalahan dia. Walau bagaimanapun, tayamum wajib diulang
bagi setiap solat fardu sekalipun dia tidak berhadas. Sementara anggota-anggota yang lain tidak wajib dibasuh kecuali apabila berhadas. Ini kita dah bincang tadi lah. Maknanya kalau kita masuk waktu solat asar, dia sama ada dua, solat dengan tawaf. Contoh kita tawaf, kita patah tangan. Tawaf yang pertama telah selesai tawaf pertama, nak masuk tawaf yang kedua, tak boleh menggunakan tayamum yang sama, kena ganti tayamum yang lain. Itu dalam keadaan tidak berhadas. Dalam keadaan suci, mana tayamum sahaja. Tetapi dalam keadaan yang berhadas, dalam keadaan terkentut dan sebagainya, maka perlu mengulang balik semua perkara tadi. Dia senang dia tuan-tuan kalau praktikal. Cakap macam susah. Susah pun lah, cuba tuan-tuan buat. Macam senang lah. Sebab saya 4 kali patah tangan. Tangan kiri. Kocik-kocik tu lah. 4 kali patah tangan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Semua tangan kiri. Semua tangan kiri saya patah. Saya ada pengalaman tu lah. Jadi itu yang walau imam tayamum wajib diulang bagi setiap solat fardu sekalipun dia tidak berhadas. Sementara anggota-anggota yang lain tidak wajib dibasuh kecuali apabila berhadas. Jadi dalil pensyariatan menyapu belat ni. Jadi zaman Nabi pun dah ada perkara ni, permasalahan ini. Jadi hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Maksudnya Jabir radhiyallahu anhu dia bercerita, kami keluar bermusafir. Seorang daripada kami tiba-tiba luka terkena batu di kepala. Semasa musafir, batu terhimpak kepala dia. Jadi memerlukan semua kepala itu perlu dibalut. Kemudian dia bermimpi hingga keluar air mani. Bila keluar air mani, kena mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Jadi selepas terjaga, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah kamu fikir ada keringanan bagiku untuk bertayamum? Jadi dia tanya. Jadi para sahabat ini pun menjawab, kami tidak mendapati keringanan bagi kamu kerana kamu mampu mendapatkan air. Jadi lalu dia pun mandi. Orang yang luka kepala ni pun mandi dan terus meninggal dunia. Ini para sahabat ketika itu berlaku ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak tanya Nabi, dia terus berijtihad, kena guna air juga. Kalau tak guna air tak sah kau semayang. Jadi ketika itu apabila kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda pun bersabda, mereka telah membunuhnya dan Allah akan membunuh mereka. Kenapakah mereka tidak bertanya sekiranya tidak tahu? Hanya dengan bertanya boleh menghilangkan keraguan. Sebenarnya memadailah dia bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perca, seterusnya menyapu air di atas balutan dan mandi ke seluruh badannya. Jadi riwayat Abu Daud. Jadi perkara ini telah berlaku di zaman Nabi. Zaman Nabi ini berlaku disebabkan nak mandi wajib. Tapi ulama mengatakan mandi nak berwuduk pun sama juga. Nak berwuduk pun sama, nak mandi wajib pun sama. Kena melakukan perkara, 3 perkara tu. Jadi zaman Nabi dah ada. Jadi tempoh menyapu belat dan barut. Menyapu belat dan barut tidak ada tempoh tertentu. Malah dibolehkan selagi masih uzur. Selagi kita bersimen, selagi itulah kita boleh melakukannya. Tempoh itu tak ada tempoh. Apabila luka telah sembuh dan anggota yang patah telah pun baik, maka batallah sapuan dan wajiblah mandi. Mana tak payah nak sapu lagi, mana kena wajiblah mandi. Sekiranya dia masih berwuduk sedangkan sapuannya telah batal, dia wajib menyapu anggota wuduk yang wajib disapu dan membasuh anggota wuduk yang wajib dibasuh. Contohnya dia bersuci lagi, dia ada wuduk lagi, tapi lepas tu dia pergi ke hospital. Contoh dia patah tangan, sebulan lepas tu dia nak cabut simen tu. Bila nak cabut simen tu maknanya dia dah sihat lah.
Jadi dia, kalau nak sembahyang balik, dia kena ulang semua, mengambil wuduk, menyapu semua bahagian anggota wuduk tu. Hukum belat adalah sama ada bersuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Bezanya adalah bagi hadas besar, apabila sapuannya batal, maka wajib membasuh bekas belatan atau barutan sahaja dan tidak wajib membasuh anggota badan yang lain. Ini perbezaan antara nak mengangkat hadas besar ataupun nak mengangkat hadas kecil. Kalau mengangkat hadas kecil, kita telah buka simen, kita nak mengambil wuduk, kena ambil wuduk balik semula daripada awal sehinggalah habis. Akan tetapi kalau dia dalam keadaan berjunub, tetapi lepas tu dia nak mandi wajib, dia cukup membasuh bahagian anggota, dia dah buka, contoh tangan kiri dia patah, dia cukup membasuh bahagian anggota tangan kiri sahaja. Contohnya dia keluar air mani dan melakukan pada simen tangan dia ni, di simen dia terkeluar air mani, dia bermimpi. Lepas tu dia nak sembahyang, dia mandi semua seluruh bahagian anggota dia tu, mana yang tak bersimen tu dia basuh. Lepas tu dia bertayamum. Lepas tu bila dah selesai dia solat sampai sini, sebulan lepas tu dia buka simen dia tu, cukuplah dia membasuh tangan kirinya sahaja. Sebab bahagian yang lain telah terangkat atas besar itu. Telah terangkat atas besar itu, cuma ni yang tak angkat atas besar. Kerana apa? Telah digantikan dengan tayamum. Lepas dah buka air simen tu, kena basuh dekat tangan kiri tu, barulah boleh sembahyang. Itu beza antara hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil kena ambil wuduk balik semula lah. Tapi kalau tak yakin, contohnya keluar mani tak yakin, mandi balik semula lah. Jadi wajib mengqada solat bagi pesakit yang memakai belat dalam keadaan berikut. Jadi bila memakai belat ataupun barut, keadaan-keadaan ini ada 3 keadaan. Yang di mana bila keadaan ini berlaku, telah sembuhnya perkara pesakit tersebut, maka diperlu ulang balik solat itu. Kalau sebulanlah kena qada. 3 keadaan ini. Yang pertama sekali adalah memakai belat ketika berhadas dan tidak boleh menanggalkannya. Contohnya, balutan ataupun plaster itu yang membalut anggota yang sakit itu tidak terletak pada anggota tayamum. Contohnya dekat kaki, dia patah kaki contohnya. Tetapi balutan atau plaster itu dipakai ketika dalam keadaan berhadas. Maknanya dia nak balut kaki dia tu dalam keadaan dia tidak suci. Maknanya dia tak ambil wuduk sebelum nak basuh kaki, sebelum nak simen kaki tu. Dia dalam keadaan berhadas lah. Dan pembalut atau plaster itu menutupi bahagian yang tidak sakit. Contohnya patah kaki dekat sini, tapi balut semua. Jadi melebihi had yang sakit tu lah. Maka yang sakit sekalipun bagi keperluan untuk mengikat pembalut itu. Jadi bila mana berlaku ni keadaan yang pertama ini, wajib mengqada solatnya. Dia patah kaki, lepas tu sebelum nak simen tu dia tak berwuduk. Dia dalam keadaan berhadas. Bila dalam keadaan berhadas dan juga simen itu melebihi kaki yang sakit itu, maknanya lepas dah sembuh, dia kena perlu qada balik solat itu. Kalau sebulan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, memakai belat pada anggota tayamum, muka dan kedua tangan itu. Dia patah tangan ataupun muka dia tu cala-bala sehingga memerlukan pembalut plaster sebagainya. Jadi muka dengan tangan dia adalah anggota tayamum. Walaupun dia dah bersuci sebelum tu, ataupun dia dah mengambil wuduk sebelum patah tangan tu, dia dah simen, tapi sebelum tu dah ambil wuduk, maka tetap kena qada balik solat dia. Kerana apa? Kerana terdapat pada anggota tayamum. Kerana apa? Kerana terdapat kekurangan. Sebab apa? Sebab tangan itu juga, membasuh tangan juga tak mampu kerana ada simen, dan tayamum juga tidak mampu sampai ke kulit. Kerana apa? Kerana bersimen. Jadi basuh pun ada kekurangan, tayamum pun ada kekurangan. Jadi selepas dah sihat, kena mengqadakan balik solat. Kena qada balik solat. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, memakai belat melebihi kadar balutan anggota yang sepatutnya. Contohnya pakai balutan atau plaster yang membalut anggota yang sakit itu tidak terletak pada anggota tayamum. Contohnya di kaki.
dan diletakkan atau dipakai ketika dalam keadaan suci daripada hadas. Walaupun dia dah mengambil wudu sebelum nak membalut itu, akan tetapi pembalut itu menutupi bahagian anggota yang tidak sakit melebihi had. Mana terlebih sangat. Atau patah kaki dia sapu sampai satu kaki dia balut. Maka ketika itulah dia kena mengkodokkan balik solat dia tu. Walaupun dalam sebelum itu dalam keadaan bersuci. Itu ketiga-tiga perkara, tiga-tiga keadaan bila mana perlu balik kodok solat. Tapi ada keadaan, dua keadaan yang di mana tak perlu balik nak kodok solat. Keadaan yang pertama sekali adalah balutan atau plaster yang membalut anggota yang sakit itu tidak terletak pada anggota tayamum seperti di kaki, dan balutan atau plaster itu pula tidak menutupi anggota yang tidak sakit. Mana yang dia sapu dekat luka, dia plaster kat luka sahaja. Maka sama ada diletakkan balutan atau plaster itu ketika suci daripada hadas ataupun ketika berhadas. Walaupun dia sebelum nak sampal itu dalam keadaan berhadas ataupun bersuci, maka tidak perlu nak kodok balik solat. Kerana apa? Kerana dia cukup sekadar ini sahaja. Contoh dekat kaki. Kaki kita luka dekat bahagian tengah. Jadi cukup tampal kat tengah tu, ke sekeliling tu pun tak tampal, maka boleh tak perlu kodok solat. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah balutan atau plaster yang membalut anggota yang sakit itu tidak terletak pada anggota tayamum seperti di kaki. Dan balutan atau plaster itu menutupi bahagian yang tidak sakit, hanya sekadar bagi keperluan untuk mengikat pembalut atau plaster, serta diletakkan atau dipakai balutan atau plaster itu ketika dalam keadaan suci. Inilah dua keadaan. Sama ada dia suci ataupun tidak suci. Ketika dia tampal itu hanya terdapat pada luka sahaja, kaki dia tu luka, dia tampal plaster tu kat luka, maka tidak perlu balik kodok solat. Akan tetapi kalau dia melebihi had, contoh patah kaki dekat situ je tapi dia balut semua kaki dia tu, perlu balik kodok solat. Itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Ada apa-apa pertanyaan? Macam ada besar. Kita bersimen di sini, di sini. Bersimen. Ada besar selepas simen kaki. Keluar ada besar ketika bersimen kaki. Okey, lepas tu? Mandi ada besar. Mandi wajib macam biasa. Maknanya kena basuh anggota mana yang mampu. Kena basuh lah mana yang mampu, basuh dulu. Lepas tu sampai kat part kaki yang bersimen tu, sapulah bagi atas yang simen tu. Sebagai ganti kepada tempat yang tidak tercedera tu, tapi dibalut, tapi disimen. Kan kaki patah dekat keting contohnya, tapi dibalut sampai satu kaki. Tapi yang patah kat keting contoh. Jadi kena sapu semua bahagian simen tu dengan air. Lepas tu kena tayamum. Kena tayamum. Tu cara dia lah. Tapi bila dah buka simen tu, dia dalam keadaan bersuci, tetapi kaki yang bersimen tu tak suci lagi. Jadi kena basuh dengan air. Yang ujung ni kenakan air. Ujung tu kena, mana yang mampu, mana yang tak bersimen tu basuh dulu dengan air. Ini maksudnya sapu air. Sapu dengan air lah. Rata dengan air tu. Dekat simen tu. Yang tayamum tu muka dengan tangan. Dia sebagai menggantikan anggota yang cedera tu, yang dibalut tu. Tapi bila dah buka, dia cukup membasuh kaki sahaja. Tapi dia, kalau dia berjunub pergi satu badan lah. Ada apa nak tanya? Ada nak tanya lagi? Ada macam permasalahan ke, yang ada pengalaman ke? Sebab tu kalau siapa tuan-tuan yang pernah patah tangan, kena kodok balik lah solat tu. Betul berapa lama dia pakai simen tu, kena kira balik lah. Lepas tu kena kodok balik solat dia. Yang mana tak kodok balik lah. Sedangkan contohnya zaman muda kita tak solat, tetapi dah tua tiba-tiba insaf, dia tetap kena kodok balik solat dia. Macam tu juga dengan perkara sebegini. Ada lagi yang nak tanya? Tampal dekat situ.
kena tayamum. Sebab apa? Sebab air tak sampai sini. Tak sampai pada anggota yang cedera tu. Jadi kena tayamum. Tapi kalau dia tampal tu cedera sini, tapi dia tampal sampai bahagian seluruh tapak tangan ni, kena sapu dekat bahagian yang plaster tu ataupun yang tampal, penampal tu. Dan juga tayamum. Mana kalau macam tu tak payah buat yang sapu tu. Cukup basuh mana yang tepi tu, lepas tu tayamum. Mana skip yang kedua tu. Tak boleh lah, kena tayamum. Mengikut mazhab Syafi'i. Ada yang nak tanya? Mana yang pernah buat sebelum ni tapi tak tahu, kau dah boleh lah solat dah. Tu ialah cerita. Tujuan nak solat. Sebab apa nak solat, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau tak suci, tak boleh lah sebenarnya. Mandi wajib? Kena tayamum. Mengikut hadis Nabi ni. Contoh Zuhur tayamum, waktu masuk waktu asar kena tayamum sekali lagi. Kena tayamum. Tak payah nak tayamum. Biasa lah. Ambil sembahyang biasa, kena tayamum pula. Kena tayamum lagi. Satu waktu sahaja. Contohnya solat fardu, satu solat fardu saja, tapi boleh melakukan solat sunat yang banyak-banyak. Tetapi kalau masuknya waktu asar, kena bertayamum sekali lagi. Macam tu dengan tawaf fardu ni. Kalau tawaf fardu sekali dah buat, lepas tu nak tawaf lagi, kena bertayamum sekali lagi. Ada apa-apa lagi? Jelas Ni kena take note ni. Siapa yang patah tangan, siapa yang nak buat. Kalau tak ada pertanyaan, waktu isyak pun telah masuk. InsyaAllah cukup sekadar ini sahaja. Semoga dengan perkongsian ini tuan-tuan dapat manfaatnya. Dan jika ada ahli keluarga ataupun yang mempunyai masalah ini, boleh ceritakanlah. Tuan-tuan dah pandai bab ni. Bila dah pandai, boleh ceritakan kat ahli keluarga yang pernah mengalami ini. Contoh kat hospital ke apa ke, macam itulah cara dia. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua yang datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Cukup sekadar ini sahaja. Hadza faqamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa surah doa.